Assalamualaikum dan hai adik-adik. Siri video ini ditajakan oleh Casio Malaysia di mana Along akan ajar cara untuk gunakan kalkulator putih ni specifically untuk subjek Admaths. Yes, actually ramai dah cikgu-cikgu lain buat benda yang sama juga like Sir Matthew daripada Y equal to MX plus C, kita ada Cikgu Hassan, Cikgu Romi, Cikgu Chong and latest daripada Teacher Mira juga. So Along akan letakkan playlist diorang dekat bawah so that you get the full benefit daripada series ni. So untuk video Along kita akan fokus kepada soalan PAS SPM dan PAS trial. Material macam biasa Along akan letakkan this one inside our description box. So tolong printkan kalau boleh, okay? Last kali untuk geng-geng yang belum ada kalkulator putih, it's okay. Korang boleh follow je dulu series ni. At the end of series nanti kalau korang rasa nak beli, setiap penghujung video nanti Along akan letakkan cara untuk beli kalkulator putih dekat Shopee from Casio punya official store. Alright? So jom kita study dulu. Let's go. In this video, kita nak sambung systems of equations. Hari tu kita dah cover 3 variables. Siapa-siapa yang belum tengok, please check that out. Today kita nak cover 2 variables. 2 variables ni kan mesti akan melibatkan satu benda yang kita sangat familiar with, which is called sebagai quadratic. When we talk about solving quadratic equations, kita ada 3 cara tau. Method yang pertama adalah kita namakan sebagai factorization. Dalam bahasa Melayu, kita gelarkannya sebagai pemfaktoran. Ini Along nak bagi contoh lah ya. Let's say lah Along dapat jawapan x is equal to 1, x is equal to negative 2. Kalau nak buat factorization, we just do 2 brackets like this. Sini adalah x tolak 1, maka sana adalah x tambah 2. Ini adalah factorization. Method yang kedua adalah kita boleh gunakan formula untuk selesaikan quadratic equation. Formula ni agak panjang sikit tapi jangan risau, benda ni akan diberi dalam exam. However, if you do enough questions, benda ni akan automatic terhafal. Cara yang last kali adalah completing the square, penyempurnaan kuasa 2. Walaupun benda ni tersenarai, kita jarang-jaranglah pakai number 3 ya. Kita akan pakai factorization ataupun formula sahaja. So in this video, Along akan tunjuk cara nak utilisekan your calculator dalam 2 variable, and on top of that, Along akan tunjuk bila kita nak gunakan factorization loh, bila kita nak gunakan formula pula. So jom kita try buat soalan. Question number 1, solve the following simultaneous equation. Labelkan equation 1 dekat atas, equation 2 dekat bawah. Biasanya simultaneous equation, persamaan serentak ni kan, kita ada 2 cara tau. The first one is substitution ataupun elimination. Dalam bahasa Melayu, penggantian ataupun penghapusan. Tapi for this particular subtopic, 2 variable system of equation dalam Admaths ni kan, kita akan utamakan substitution. Elimination tak banyak sangat soalan yang boleh dia selesaikan. Okay, jom. So biasanya substitution ni kita akan cari satu variable yang single tau. So dalam ni tak ada x and y yang single because ada 2 dengan 5 kat situ. Dekat equation 1 ni pula, boleh je kalau nak cari y positif, tapi nanti akan ada cert. Dia macam kacau sikit lah kan. So macam mana kita nak hilangkan cert ni? Sama ada kita fikir cert ni pindah ke sebelah, ataupun kalau tak suka, kita boleh fikir kita nak squarekan both sides. Bila kita squarekan kedua-dua belah, maka cert dengan square dekat sebelah kiri akan hilang. So first step Along akan tulis daripada nombor 1, kita akan dapat apa ya adik-adik? Ya, kita akan dapat x is equal to 1 tolak y dalam bracket kuasa 2. Yang ni boleh je expandkan terus, tapi Along tak nak expandkan dulu. Along akan terus labelkan ini sebagai nombor 3. So once kita dah dapat benda yang nak digantikan, kita akan ganti masuk ke dalam equation yang kita belum pakai, which is equation number 2. Okay, so kat sini Along nak tulis substitute number 3 kepada nombor 2. So now Along nak gantikan x equal to something ini kepada x dalam equation nombor 2. Dia akan jadi 2 didarabkan dengan x ini Along dah gantikan dengan 1 minus y kuasa 2. Yang lain tu Along just salin je balik, tambahkan dengan 5y is equal to 17. So biasanya lepas ini kita akan expand, kita akan simplify untuk dapatkan satu quadratic equation, dan kita tekan calculator untuk dapatkan 2 jawapan nilai y lah kan. Ingat tahu equation kita sekarang ni adalah y bukan x Tapi today Along nak ajarkan macam mana kita boleh guna our shift solve. Mungkin ramai yang dah tahu cara shift solve ini, tapi did you know that shift solve pun boleh dapatkan 2 nilai? Yes, so jom Along nak demonstrate kan. Now kita nak tekankan all of these equation ke dalam calculator. I don't know about you, tapi kalau Along dalam calculator, Along suka gunakan x tau, sebab dia ada satu butang khas ni untuk tekankan x. Kalau Along nak gunakan y adik-adik, kita kena tekankan alpha, kena tekankan y, baru dia keluar y. So walaupun on paper kita gunakan y, dalam calculator Along nak gunakan x boleh. Okay, so jom kita tekan sama-sama. Siapa-siapa nak gunakan y pun boleh jugalah, silakan, tak ada masalah. So 2 dalam bracket 1 minus x, tutup bracket kuasa 2, ditambahkan dengan 5y on paper. Hati-hati dalam calculator kita gunakan x. Jangan tekan equal yang itu, gunakan alpha equal. Lepas tu 17. Dah salin balik semua equation
equation ini, kita akan tekankan shift solve. Now kita akan keluar x equal to something dekat sini tau. This is crucial. The first answer, Along nak answer yang berdekatan dengan positive infinity. Bila Along tekankan 1000 dekat sini, tekan equal, kita akan dapat jawapan 2.5 ataupun erti kata lain adalah 5/2 lah kan. So kita tahu the first answer will be 5/2. The question is, how do we get the second value? Now the second value ini Along nak approach dia daripada negative infinity. So what I do is tekankan equal. Dekat x equal to something ini kan Along nak letakkan the initial value sebagai negative infinity pula ataupun negative apa-apa nombor yang besar sikit lah. Bila kita tekan equal, kita akan dapat jawapan negative 3. You see? So ini adalah jawapan yang kedua. Now that kita dah kuncikan jawapan yang betul, kita dah selamat, maka kita boleh tunjukkan jalan kira. Tolong jangan skipkan yang ni tau. Kita mesti juga tunjuk. So question, boleh tak kita expandkan 2 ke dalam dulu? Tak boleh. Kita mesti expandkan kuasa 2 dulu. This one saya dah pernah buat video. Siapa-siapa yang belum tahu nak expandkan bracket square, please tengokkan video tu dulu. Along akan letak link dekat atas kanan tu tau. So kat sini kita akan dapat 3 benda. Depan square kita akan dapat 1, belakang square kita akan dapat tambah y square, darab 3 ketul kita akan dapat negative 2y. Yang lain je salin je balik, tambah 5y. You know what? 17 nak pindah ke sebelah, dia jadi negative 17 equal to 0. Now only kita boleh expandkan ke dalam. Kita akan dapat 2 tolak 4y ditambahkan dengan 2y square tambah 5y ditolakkan dengan 17 equal to 0. Lepas tu bila Along rearrangekan this thing to be quadratic punya general form, kita akan dapat 2y kuasa 2, negative 4y tambah 5y, kita akan dapat positive 1y, 2 tolak 17 kita akan dapat negative 15, lepas tu equal to 0. Now that kita dah ada quadratic equation, siapa-siapa nak guna calculator kat sini pun boleh, nak congak pun boleh, tapi yang penting kita kena tunjukkan jalan kira dekat sini lagi tahu. Apa dia? Sama ada kita tunjuk factorization ataupun kita boleh gunakan formula. Tapi bila kita dapat jawapan yang comel tu maksudnya nombor yang bulat ataupun nombor fraction, maka kita boleh gunakan our factorization. So macam mana nak buatkan factorization? Just readykan 2 bracket equal to 0. Yang ini kita ada y equal to negative 3. Pindah ke sebelah kita akan dapat y ditambahkan dengan 3. Yang ni pula hati-hati. Well actually sebenarnya betul je kita buat y tolak 5/2 tapi tak best lah. So kita nak buat macam mana Long? 2 ni kita angkatkan ke sebelah dulu, dia akan jadi darab lah kan. So dia akan jadi 2y. 5 baru kita bawa ke sebelah, dia akan jadi tolak 5. Okay, so please make sure benda ni kita kena tunjuk. Kalau tak nanti kita hilang satu markah. Along faham kita seronok dapat jawapan y, tapi jangan lupa adik-adik kita kena carikan nilai x juga. Situasi yang pertama adalah apabila your y is equal to 5/2. So macam mana cari x? Tadi kan kita ada equation number 3 which kita dah dapat x equal to something. So kita just masukkan je nilai y ini ke dalam itu. So kita akan dapat x is equal to dalam bracket 1 tolak 5/2 kuasa 2. Yang ni adik-adik boleh tekan kalkulator sendiri. Kita akan dapat x is equal to 9/4. Situasi yang seterusnya adalah when ataupun apabila my y is equal to negative 3 lah kan. So kita akan dapat apa ya? Kita akan dapat x is equal to, hati-hati, 1 ditolakkan dengan negative 3 bracket lagi kuasa 2. Yang ni kita congak lah meh. 1 ditolakkan dengan negative 3, dia akan jadi 1 tambah 3 which is equal to 4. 4 kuasa 2 kita akan dapat 16. So jawapannya adalah x is equal to 16. Now that kita dah ada 2 pasangan, make sure kita tunjukkan last sekali tau. Pasangan yang pertama adalah Along nak tulis balik. Apabila my x is equal to 9/4, maka my y is equal to 5/2. Ini adalah yang bahagian atas tadi. Pasangan kedua adalah when my x is equal to 16, my y is equal to negative 3. Settle. Question number 2. Solve the following simultaneous equations. Give your answers correct to 3 decimal places. 3 tempat perpuluhan. So kita ada 2 equation. Atas ini equation number 1. Bawah ini kita ada equation number 2. Tapi ada something yang Along tak suka dekat sini. Equation number 1 tak ada masalah. Cuma equation number 2 ni apa masalah dia Long? Sebab y dengan x ni dekat bawah. So macam mana kita boleh adjustkan this thing? Untuk hilangkan that denominator, what you do is kita darabkan semua benda dengan xy. So the first one darab xy, the second one darab xy,
Yang the last one pun kita darabkan dengan XY. The first one, Y dengan Y boleh cancel, maka yang tinggal hanyalah 2X. The second term dekat sini, kita ada X dengan X boleh dipotong, yang tinggal hanyalah 3Y. So, 2X ditambahkan dengan 3Y. Last sekali tak ada benda yang boleh dipotong, so kita akan dapat 6XY. So, inilah equation yang kedua kita. Now that kita dah adjustkan that equation, mana yang kita boleh cari X ataupun Y yang single? Adakah daripada equation number 1 ataupun equation number 2? Ya, sangatlah obvious daripada equation number 1 ni, kita boleh dapatkan Y equal to something. So dekat sini alone already, from number 1 kita akan dapat Y equal to, kita nak pindah everything ke sebelah kanan tau. So hati-hati, negative 4 pindah sebelah akan jadi positive 4. 3X pindah ke sebelah dia akan jadi negative 3X. So ini kita namakan dia sebagai equation number 3. So now that we have Y single dekat sini, kita boleh masukkan ke mana? Janganlah masuk balik kepada equation number 1, nanti dia pusing dekat situ saja. So kita nak masukkan ke mana ya? Equation number 2 lah. So dekat equation number 2 nanti yang akan digantikan adalah Y dekat sini dan Y dekat situ. So jom kita nak gantikan adik-adik. The first one kita ada 2X dekat situ, tak ada apa-apa perubahan, kita just salin je balik. Lepas tu kita ada tambah 3Y. So tambah 3, Y kan kita gantikan dengan apa ya? Kita gantikan dengan 4 tolak 3X. So kita tulis 4 tolak 3X. Lepas tu kita ada equal 6XY. 6X tu je salin balik, tapi Y tu kan kita kena gantikan dengan benda yang sama juga tadi. Kita ada 4 ditolakkan dengan 3X. Yes, biasanya dekat sini kita akan expand, lepas tu simplify, dapatkan satu quadratic equation. Tekan calculator untuk dapatkan 2 jawapan of X. Agree? Yes, tapi in this video Alon nak demonstrate macam mana kita boleh gunakan shift solve, tekankan equation daripada awal ni untuk dapat kedua-dua jawapan of X. So, jom kita tekan sama-sama. Kita ada 2X ditambahkan dengan 3 dalam bracket 4 tolak 3X tutup bracket. Equal kita tekankan alpha equal 6X dalam bracket benda sama lagi. 4 ditolakkan dengan 3X tutup bracket. Now, hanya tekan shift solve. Lepas tu, the first one ni kita nak approachkan daripada positive infinity. Satu nombor yang besar lah. So, biasanya kita akan practice letak 1000, tekan equal. Kita akan dapat jawapan yang pertama. Perasan tak jawapan kali ini kita dapat jawapan yang tak comel? Maksudnya jawapan ni dalam bentuk perpuluhan ataupun decimal lah kan. That's why dia cakap tadi give your answers correct to 3 decimal places. So kalau Along potong dekat 3 tempat perpuluhan, maka saya akan dapat jawapan pertama 1.135. So next, macam mana kita nak dapatkan nilai yang kedua? Kali ini Along nak approachkan daripada negative infinity pula. So what I do is tekankan equal. Kita nak ambil daripada negative 1000 pula, tekan equal. Kita akan dapat jawapan yang lagi kecil daripada tadi. Logik lah kan? So jawapan ini pun kalau nak potong kepada 3 tempat perpuluhan, you'll get 0.588. Now that kita dah lockkan jawapan kita boleh tunjukkan jalan kira dengan tenang. So kedua-dua bracket ini tak ada kuasa 2, so tak ada masalah, kita boleh expandkan macam biasa. So kita akan dapat 2x, 3 darab 4 kita akan dapat tambah 12, 3 darabkan dengan negatif 3 kita akan dapat negatif 9x is equal to, belah sana pula 6x darab 4 kita akan dapat 24x. 6x didarabkan dengan negatif 3x kita akan dapat negatif 18x kuasa 2. Nampak tak ketua of quadratic kita sebenarnya adalah 18x kuasa 2. Sekarang ini dia negatif tau. Saya tak suka, kita nak pindahkan ke sebelah kiri supaya dia jadi positif. So everything pindah ke sebelah kiri, kita akan dapat positif 18x kuasa 2. Yang ni hati-hati. Kita ada 2 ditolakkan dengan 9 ditolakkan dengan 24 nanti, betul? So jomlah Along teman adik-adik semua, kita tekan sama-sama 2 ditolakkan dengan 9 ditolakkan dengan 24 tau. So dia pindah daripada sebelah kanan tadi, kita akan dapat negatif 31. X jangan terlupa. Lepas tu last sekali yang nombor saja tak ada gang. So dia tinggal 12 saja, tak ada masalah, kita just salin je balik. Okay, here's the thing. Sekarang ni kita dah ada satu quadratic equation yang tak boleh disimplifikan lagi. Kita dah ada jawapan dekat bawah, betul? Kalau tak percaya jawapan ni, jomlah Along nak teman. Okay, kita tekankan menu, tekankan A. Lepas tu ambil polynomial number 2. Degree dia adalah 2, betul? Okay,
Okay, kuadratik jom kita isikan. A kita adalah 18, B kita adalah negatif 31 and then C kita adalah 12. Bila tekan equal, kita akan dapat jawapan macam ni ha. But this one kita boleh ubahkan kepada decimal, tekankan SD ni ha. Cik tengok jawapan kita sama ke tak sama? Ya, sama. This one is the first answer tadi. Tekan equal lagi, tekankan SD, kita akan dapat jawapan yang kedua which is the same lah kan? Yes. Tapi persoalannya, kita nak guna mana satu? Because kita kena tunjuk jalan kira dekat tengah-tengah ni tau. Sama ada kita nak tunjuk factorization ataupun kita nak gunakan formula. Mana satu ya? Kalau kita dapat jawapan yang tak comel, maksudnya dia tak boleh diubah kepada pecahan ataupun fraction, kita mesti pakai formula. Wajib pakai formula. So apakah formula tersebut ya? Formula tu kan Alun nak salin kat sini. X is equal to negative B plus minus square root of B square minus 4AC dibahagikan dengan 2A. So what you do is kita just salin je dekat sini the formula. Cuma hati-hati kita kena alertkan dengan A kita adalah 18, B kita adalah negatif 31, C kita adalah 12 tau. So apa akan terjadi? Negatif 31 which is the B lah kan masuk sini. Lepas tu tambah tolak square root of, ingat sini adalah B tau. So negatif 31 kuasa 2 minus 4AC. So minus 4 darab 18 darabkan dengan 12. Yang ni tarik sikit. And last kali kita ada bahagikan dengan 2A. 2 didarabkan dengan A which is 18. Okay, so ini adalah formula kita. Ini wajib ditunjuk dalam exam. Kalau tak nanti kita hilang satu markah. Nanti akan ada yang tertanya juga, Alung, memang tak boleh ke guna factorization? Tak boleh. Kalau jawapan dia tak comel, maka kita mesti gunakan formula sahaja. So last kali tinggal nak cari nilai Y sahaja. Remember, now you have two situations tau. So situasi yang pertama adalah apabila ataupun when my X is equal to 1.135. Nak guna equation mana satu ni? Equation number 3 lah of course. Sebab kita dah ada Y equal to kan. So just ganti je X dekat sini. Kita akan dapat Y is equal to 4 ditolakkan dengan 3 didarabkan dengan 1.135. So ini boleh tekan kalkulator sendiri. Kita akan dapat 0.595. Situasi yang seterusnya adalah apabila ataupun when my X is equal to 0.588. Kita gantikan kepada equation yang sama, equation number 3 juga. We will get Y is equal to 4 ditolakkan dengan 3 didarabkan dengan 0.588. Tekanlah kalkulator anda sendiri. Kita akan dapat Y is equal to 2.236. Dah dapat dua pasangan, tolong jangan lupa untuk buat conclusion. So the first pasangan dekat sini adalah when my X is equal to 1.135, my Y should be equal to 0.595. Pasangan yang kedua dekat bawah ini adalah apabila my X is equal to 0.588, my Y should be equal to 2.236. Okay guys, so today kita dah settle belajar dua variable menggunakan shift solve untuk dapatkan dua-dua jawapan. And also Alun dah tekankan bila kita boleh guna factorization, bila kita kena gunakan formula. Kita guna factorization bila jawapannya adalah nombor bulat ataupun fraction sahaja, di mana formula kita boleh gunakan bila kita dapat jawapan yang decimal yang tak comel. Alright guys, that's it for this video. Thank you so much tengok sampai habis. I hope you've learned something new today, especially pasal kalkulator putih ni. Okay, next one Alun nak tunjuk cara nak beli pula. So jom. Bawah video Alun nanti akan ada bahagian description. Okay, link yang kedua ni yang akan bawa korang kepada Shopee. So Alun akan klik this one. Sama juga untuk handphone just make sure kan dalam handphone dah ada app untuk Shopee. Right. So setakat ni Alun buka. Okay, harga dia adalah RM75. This really depends on bila korang buka link tu. Ada hari dia lebih tinggi, ada hari lebih rendah daripada 75. So please keep an eye on it, especially bila ada sale ataupun offer. Also Casio ada bagi satu free gift Eco Notepad. Okay, dulu dia bagi L-shape folder. Benda ni pun boleh berubah-ubah. Just make sure korang beli daripada casio.os official store untuk elak dapat benda yang tak original. Benda yang tak original ni two things. Satu, maybe dia senang nak rosak. The other one is maybe korang tak dapat the full functionality yang original tu. And last kali, untuk students yang tertanya, Alung, patut tak saya beli calculator ni? It really depends on you. Tapi kan, kalau korang decide nak beli, make sure korang beli secepat yang mungkin. Sebab kalau korang beli, let's say like 2 or 3 weeks before SPM, benda ni definitely ada learning curve tau. So korang akan struggle to get used to it. Dia umpama korang ubah daripada Android pergi kepada iPhone lah contoh. Okay, so you need time for that. Beli secepat yang mungkin. Itu nasihat Alung. So that's it for this video guys. Thank you so much. I will see you again on the next one. Bye-bye.